Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan review kes ini, saya ingin mengenalkan nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Rizal. Nombor metrik 21BI01054. Sebelum kita nak membahas ataupun mengkaji kes ini, kita terlebih dahulu kita kena tahu apa itu fitnah. Fitnah adalah suatu penyiaran yang mencerminkan reputasi seseorang yang berkecenderungan merendahkan taraf atau kedudukannya pada pandangan orang-orang yang munasabah di dalam masyarakat, atau berkecenderungan menyebabkan masyarakat menjauhkan atau mengelakkan diri daripadanya. Libel dan slander. Yang mana dan libel ni adalah fitnah yang boleh dilihat dengan mata atau didengar dengan telinga. Ia juga bergantung mengikut situasi. Sebagai contoh, gambar, tulisan, filem dan audio. Menurut Akta Fitnah Seksyen 3, perkataan yang dituturkan melalui radio dianggap dalam bentuk tetap, manakala slander pula adalah fitnah yang berbentuk oral ataupun lisan. Contohnya kata-kata yang disebutkan atau percakapan yang disampaikan oleh individu ke individu yang lain. Okey, di dalam fitnah ada 3 elemen. Yang pertama, kita harus mementingkan 3 elemen. Yang pertama adalah penyata mestilah bersifat fitnah. Dan elemen yang kedua pula, penyata fitnah tersebut merujuk kepada plaintiff. Dan yang terakhir adalah penyata fitnah itu diterbitkan kepada pihak yang ketiga. Okey, lepas kita dah faham apa itu fitnah, barulah kita akan menerangkan atau menjelaskan kes yang diberikan kepada kita, iaitu kes Tijanting Handicraft Rendah Berhad dan another lawan dengan utusan Melayu. Kita menerangkan pasal kes, kita haruslah kenal watak-watak yang terdapat dalam kes, betul? Okey, dalam kes ni terdapat beberapa watak. Okey, untuk watak yang pertama, iaitu plaintiff. Ia merupakan individu yang menjalankan perniagaan mengeluarkan bahan-bahan batik di bawah tanda niaga Tijanting. Dan plaintiff yang kedua adalah pengarah pengurusan atau ego. Okey, yang pertama, defendant merupakan syarikat yang tersenarai awam pada setiap masa adalah penerbit akhbar harian yang dikenali sebagai Utusan Malaysia dan majalah bulanan bernama Wanita dengan edaran yang besar di dalam dan di luar negara. Yang bertujuan majalah ni yang mensasarkan golongan wanita. Okey, manakala defendant yang kedua ialah editor majalah tersebut. Jabatannya yang dipegang dari Ogos 1993 hingga Ogos 1999 dan telah berada dalam bidang kewartawanan selama 25 tahun. Manakala defendant yang ketiga juga telah menembual berbagai personaliti terkemuka, daripada ketua negara hinggalah kepada ikon fashion yang terkenal di peringkat antarabangsa. Dan defender yang keempat ialah pencetak majalah tersebut. Dalam kes ini ialah pada tahun 1998 Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat pemimpin 21 negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang diadakan di Cyberview Lodge di Cyberjaya daripada 12 hari bulan hingga 18 November 1998. Sebagai tanda muhibah ataupun dan persahabatan, kerajaan Malaysia telah menghadiahkan kepada pemimpin
memakai baju batik dan baju kurung masing-masing semasa majlis pengisytiharan yang diadakan di Cyberjaya pada 18 November 1998. Plaintiff sebenarnya sudah ditauliahkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang menandatangani kontrak dengan plaintiff untuk membekalkan pakaian batik tersebut kepada 21 pemimpin. Berhubungan dengan baju batik dan baju kurung yang dipakai oleh pemimpin tersebut, yang ditunjukkan dalam gambar yang mengiringi artikel tersebut adalah defendant membuat pelbagai komen, dan antara komen yang dibuat oleh defendant ialah artikel itu menyatakan bahawa keluaran batik-batik oleh plaintiff adalah hodoh dan memalukan negara. Dengan menyediakan batik-batik dalam rupa yang buruk, defendant mengatakan beliau berasa sakit hati kerana corak yang disediakan oleh plaintiff, panduan warna hingga ke potongan tidak halus dan tidak harmoni serta tidak eksklusif. Potongan pula terletak di badan, meleweh, melendut dan gedoboh. Adapun ada juga pakaian yang sendat. Selain itu, defendant juga ada menyatakan soal mutu barangan, yang mana mutu barangan Malaysia ni kurang berkualiti dengan barangan buatan luar negara. Defendant mengatakan bahawa beliau meluat dengan pakaian batik yang dipakai oleh pemimpin Apex dan perkara sebegitu tidak seharusnya berlaku. Pihak plaintiff berpendapat bahawa dengan perkataan tersebut, defendant bermaksud dan difahamkan bahawa plaintiff ni dia menghasilkan batik yang tidak sedap dipandang, dan dari segi kelakuan dan cara, plaintiff kedua lebih teruk daripada Al Gore dan Malut. Plaintiff kedua juga telah memalukan negara dengan membenarkan pemimpin dunia memakai baju yang tidak elok dan hodoh. Kontrak ini tidak sepatutnya diberikan kepada plaintiff kerana mereka tidak berkeupayaan untuk menghasilkan kraf tangan yang berkualiti sesuai dengan reputasi negara. Apa yang dikilangkan dan dikeluarkan oleh plaintiff tidak sesuai untuk dijual di pasar malam, dan dalam kemelesatan ekonomi ini, rakyat terpaksa membeli barangan jenama luar negara. Kempen-kempen oleh kerajaan untuk membeli barangan tempatan tidak berjaya kerana barangan yang dikeluarkan oleh plaintiff adalah hodoh. Plaintiff pertama ni dia rasa macam difitnah dan dia rasa diri dia ni dihina dan dimalukan. Plaintiff pun merayu bahawa oleh sebab komen-komen kritikan tersebut, beliau mengalami kecederaan teruk, iaitu daripada sifat perbuatan dan perdagangannya. Maksudnya plaintiff ni akibat daripada perbuatan defendant, syarikat plaintiff ni dimalukan dan dipandang tidak berkualiti, syarikat yang tidak kreatif. Okey. Manakala plaintiff kedua pula merayu bahawa dia telah cedera parah dalam reputasi perniagaan. Maksudnya efek yang sangat besar terhadap plaintiff lah akibat daripada perbuatan defendant, yang mana perniagaan peribadinya beliau telah mengalami kesusahan dan merasa malu yang amat besar. Oleh itu plaintiff telah merayu terhadap 5 perkara. Yang pertama, plaintiff menuntut defendant dan setiap seorang daripada mereka ganti rugi untuk fitnah barang dan ganti rugi termasuk ganti rugi pampasan yang teruk dan ganti rugi teladan untuk libel. Yang kedua, pihak plaintiff ni menuntut suatu injansi untuk menghalang defendant dengan sendirinya, ejen atau individu atau mana-mana pihak daripada terus menyiarkan tersebut atau salah nyata lain yang menggambarkan buruk terhadap produk mereka, yakni produk plaintiff lah. Yang ketiga, suatu instansi daripada keempat-empat defendant ataupun pihak yang berkaitan daripada menulis, menerbitkan atau mencetak apa-apa yang serupa untuk memfitnah plaintiff. Keempat yang dituntut oleh plaintiff ialah kos, manakala yang kelima
bantuan lanjutan ataupun lain-lain. Akibat daripada tuntutan yang dibuat oleh plaintiff, pihak defendant ni berasa tidak berpuas hati dan defendant menafikan bahawa perkataan yang diadu atau difahamkan merujuk kepada plaintiff atau mana-mana salah seorang daripada mereka. Mereka juga menafikan bahawa perkataan-perkataan itu mampu membawa makna yang didakwa oleh plaintiff, dan mereka menafikan bahawa mereka tidak mempunyai niat jahat di pihak mereka. Defendant juga menggunakan Syekh 8 dan Syekh 9 Akta Fitnah 1957 sebagai dalihan mereka. Terdapat beberapa isu dalam kes ini, iaitu sama ada penerbitan adalah ulasan dan adil. Yang kedua, sama ada justifikasi dibuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, sama ada editor melulu dan tidak mengambil berat tentang kebenaran dan kepalsuan artikel. Manakala yang keempat, sama ada wujud niat jahat dalam penerbitan artikel. Kes ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan kehakiman. Setelah dipertimbangkan keseluruhan keterangan dan pemujahan daripada defendant dan plaintiff, mahkamah mendapati bahawa keempat-empat defendant ni bertanggungan dan bertanggungjawab kerana mereka telah mengambil bahagian dalam menerbitkannya atau dalam memastikan penerbitannya. Masing-masing haruslah membayar award ganti rugi kepada plaintiff. Dalam mempertimbangkan pemberian ganti rugi yang sewajarnya, mahkamah berhak mengambil kira plaintiff, kedudukan mereka dalam masyarakat, sifat label, cara dan takat penerbitan. Defendant perlu membayar kepada plaintiff pertama satu jumlah sebanyak RM300,000 sebagai ganti rugi untuk fitnah barang dan sejumlah RM700,000 kepada plaintiff yang kedua sebagai ganti rugi teruk untuk label. Mahkamah juga mendapati bahawa terdapat suatu kes ganti rugi teruk. Satu anugerah sebanyak RM300,000 telah diawardkan kepada plaintiff sebagai ganti rugi teruk. Alasan kehakiman. Mahkamah menyatakan bahawa terdapat niat jahat dalam kes ini meskipun defendant ketiga mempunyai pengalaman yang lama dalam bidang kewartawanan, akan tetapi dia tidak ada kepakaran dalam bidang batik berbanding dengan plaintiff yang kedua. Dan di dalam artikel ni juga defendant ni dia memberi tajuk siapalah yang mencipta baju batik itu. Jelas sekali bahawa itu bukan persoalan, malahan ianya adalah sindiran. Sudah tentu defendant sepatutnya tahu bahawa kata-kata kecaman yang ditimbulkan ke atas plaintiff adalah artikel yang dipertikaikan itu tidak mungkin benar. Lebih-lebih lagi apabila defendant pertama telah menyunting dan menerbitkan artikel yang sebagai perhargaan terhadap ketukangan plaintiff dalam bidang rekaan batik. Pada pendapat saya, berdasarkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah, saya bersetuju dengan keputusan mahkamah kerana dakwaan defendant terhadap plaintiff dalam artikel tersebut adalah palsu dan tidak benar. Mahkamah juga berpendapat wujudnya elemen fitnah di dalam artikel tersebut dan defendant gagal membuktikan kesemua butiran yang dihujahkan. Dalam tindakan untuk memfitnah barangan label, tidak semestinya perkataan itu merujuk kepada plaintiff dengan nama, asalkan perkataan itu difahami oleh orang yang munasabah untuk merujuk kepada plaintiff. Dan ia juga tidak semestinya harus difahami seluruh dunia. Sudah membadai jika mereka yang mengenali plaintiff dapat mengetahui bahawa dia adalah orang yang dirujuk itu.